Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberikan keizinan untuk saya juga bersama-sama membahaskan undang-undang untuk memindah akta kanak-kanak dan orang muda pekerjaan 1966. Tuan Ketua, sebagaimana rakan-rakan yang lain sebentar tadi, saya juga amat risau dan juga amat rasa teruja dengan beberapa isu yang saya rasa telah menarik perhatian kita semua tentang isu begitu mudah kanak-kanak dieksploitasi dan mereka menjadi mangsa kepada keadaan dan situasi yang melibatkan keluarga yang juga tidak akan boleh dinafikan, juga melibatkan tentang isu prestasi ekonomi semasa negara yang akan melahirkan lagi golongan-golongan berpendapatan rendah yang terus dikategorikan dalam kumpulan kemiskinan tegar ataupun kemiskinan yang diukur secara relatif. Kita tidak mahu negara kita akan terheret suatu masa nanti dalam negara-negara yang cukup disinonimkan dengan isu-isu buruh paksa di kalangan kanak-kanak ini. Dalam sejarah tamadun manusia ini, kita pernah membaca tentang satu novel yang berasaskan pada cerita benar seperti Roots yang difilmkan oleh Hollywood dengan pelakon utamanya Kunta Kinte, di mana suatu kaum ataupun suatu puak daripada benua Afrika dibawa ke negara-negara maju dan mereka dijadikan hamba abdi, slaves yang terpaksa berdekad lamanya menjadi suatu perjuangan untuk membebaskan mereka, di mana antara yang dieksploitasi adalah wanita dan kanak-kanak yang menjadi hamba, yang menjadi buruh di negara-negara Amerika dan United Kingdom pada waktu itu. Dan hari ini mungkin kekal dalam statistik yang dibincangkan dalam persidangan di peringkat United Nations, negara-negara Amerika Latin, di Bolivia, di Brazil, di Argentina dan seumpamanya, terus kekal negara-negara yang memiliki buruh paksa ataupun buruh kanak-kanak yang bekerja di lombong-lombong, di ladang-ladang dan sektor-sektor yang membahayakan kehidupan mereka dan masa depan mereka. Dulu juga berlaku di negara-negara Eropah Timur. Sekarang tak ada lagi Eropah Timur, tidak ada lagi blok Warsaw, tetapi masih kekal kita melihat negara ini terkenal di lombong-lombong arang batu mereka. Banyak kanak-kanak yang terpaksa mencari pekerjaan akibat daripada kemiskinan. Kita berada di rantau Asia Tenggara, bersaing dengan negara-negara yang dulunya bersama kita, dan negara Indonesia, Vietnam, Thailand dan seumpamanya. Adakah kita mahu satu hari besok negara kita juga akan terperangkap dan menduduki tangga-tangga yang teratas dari segi memiliki masalah buruh kanak-kanak ini, sekiranya langkah-langkah yang proaktif tidak diambil untuk kita mencegah keadaan yang seperti ini berlaku dalam negara kita. Seperti mana yang disebut dengan jelas dan nyata oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, isu inilah isu pemantauan, dan saya bimbang dalam dua sektor yang terang-terang dan jelas berlaku di hadapan mata kita pada hari ini. Di mana yang pertama sekali saya ingin melihat bahawa adanya suatu penguatkuasaan yang tidak hanya berkisar kepada apabila kanak-kanak itu ataupun orang muda itu terpaksa berhadapan dengan tindakan perundangan,
untuk dia disabitkan kesalahan dalam mana-mana mahkamah dalam negara kita. Dan itu sudah barang pasti akan menambah lagi beban terhadap diri mereka dan keluarga mereka. Ayah dan ibu mereka terpaksa mengizinkan mereka bekerja kerana ketidakkecukupan, ketidakkesampaian pendapatan yang akhirnya secara sedar atau tidak, rela ataupun tidak rela, terpaksa mengizinkan anak-anak mereka ini bekerja. Yang keduanya adalah bagaimana pula dengan majikan-majikan yang terpaksa untuk menerima mereka sebagai buruh dengan kadar upah yang begitu rendah, disebabkan juga faktor-faktor seperti tidak ada pekerja dan juga kebanjiran buruh-buruh asing dalam negara kita. Di sini juga kita melihat adakah kanak-kanak ataupun orang-orang muda seperti ini dilindungi dan diberikan khidmat kaunseling yang secukupnya. Saya rasa di sini isunya, adakah telah ada suatu apa yang mungkin saya cadangkan di sini, suatu majlis perundingan kanak-kanak negara yang mengambil berat, yang mampu memberikan khidmat nasihat, mampu untuk memberikan kaunseling terhadap golongan ini, yang saya rasa sudah barang pasti mereka ini memerlukan bimbingan sebelum atau selepas mereka terpaksa menghadapi tindakan perundangan oleh mahkamah kepada mereka. Yang keduanya juga saya ingin melihat bahawa dengan tidak hanya meminda akta ini, adakah kementerian yang bertanggungjawab telah cukup lagi segi mekanismenya untuk mengawal selia tentang lahirnya dan kemungkinan bertambahnya dan peningkatan peratus kanak-kanak yang terpaksa bekerja demi untuk membantu ibu bapa mereka ataupun pada diri mereka sendiri akibat daripada keciciran, akibat daripada dengan izin broken family, ataupun akibat daripada masalah ekonomi yang mereka terpaksa bekerja. Di sinilah saya melihat dan saya bersetuju dengan rakan saya daripada Labuan tadi, memang suatu fenomena biasa di kebanyakan kedai-kedai makan di Kuala Lumpur dan juga di bandar-bandar besar hari ini, di mana dalam hanya selang beberapa minit sahaja akan ada kumpulan kanak-kanak yang datang yang digunakan untuk meminta sedekah. Dan ini telah menjadi satu fenomena yang tidak asing lagi, khususnya di Kuala Lumpur ini. Dan saya rasa adakah ini ada suatu pemantauan dan penguasaan yang jelas yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Dan demikian juga dalam sektor perladangan, di mana ladang-ladang dalam negara kita ini, adakah masih terdapat kanak-kanak yang bekerja yang amat malang sekali disebabkan oleh kadar gaji yang begitu rendah pada sektor peladangan ini. Maka ibu bapa terpaksa membawa anak mereka ke ladang-ladang untuk bekerja, dan apabila mereka telah ada upaya untuk bekerja, boleh dianggap boleh bekerja, mereka juga turut mengambil upah untuk mengatasi masalah kehidupan keluarga mereka. Jadi saya rasa inilah di antara isu-isu yang penting yang saya rasa kita mesti depani dengan penuh dengan tanggungjawab, di mana saya sekali lagi mengesyorkan supaya mesti ada satu majlis dengan segera diwujudkan, adalah majlis perundingan kanak-kanak negara ini, supaya kementerian akan lebih dapat memantau, lebih bertanggungjawab, memberikan khidmat nasihat, dan apalah lebih penting daripada itu ialah untuk memastikan negara kita tidak melonjak lagi jumlah dan peratusan dan peningkatannya, dan harap tidak akan menjadi termasuk dalam negara terutama dunia yang memiliki tenaga buruh kanak-kanak paksa ataupun kanak-kanak yang terpaksa bekerja yang tidak sepatutnya bekerja sebelum usia kanak-kanak dan orang muda ini melewati diri mereka. Sekian, terima kasih.